Mulakan dengan soalan, soalan apa ni? Saya tanya bab dulu. Bab apa ni? Bab kuadratik Kuadratik. Kalau yang ada yang buat graf ni. Soalan buat graf biasanya soalan hukum. fungsi fungsi Linear. Okey, soalan hukum linear. Okey, alright, soalan hukum linear. Okey, jadi soalan ni kita baca sama-sama. Dia kata guna kertas graf untuk menjawab soalan ini. Dia bagi kamu beberapa nilai X 5, 20, 45, 80, 125, 180, Y 12, 22, 32, 42, 52, 62. Jadual menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Okey. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan dengan persamaan Y tolak N kuasa 2 sama dengan 4mx. Okey. Dengan keadaan M dan N ialah pemalar. Soalan pertama, plotkan Y melawan X. Okey. Soalan yang pertama ni dia minta kamu plot Y melawan X. Bila kita nak plot graf, kita mesti ada dua nilai. Yang penting kita ada Y, kita ada set X dekat sini. Alright. Persoalannya kita dah ada belum nilai Y? Dah ada belum nilai Y daripada jadual? Dah. Okey, Y yang pertama apa? 12 Okey, 12 diikuti sebutkan. 22 Okey, lagi. 32 Lagi. 42 22. 52 52. Yang terakhir 62. Okey. Punca kuasa X ataupun set X, kamu dah ada belum? belum Belum. Right. So, di sini kamu kena kira satu persatu. Alright. Untuk soalan hukum linear, lepas ni biasakan diri kamu, kita nak dua tempat perpuluhan sahaja. Dua tempat perpuluhan sahaja. Jadi dekat sini, janganlah kamu tulis set 5. Janganlah kamu tulis set 20. Yang ni adakah dua tempat perpuluhan ni? tak Tak. Nanti kamu nak plot kan susah jadi kita tak nak macam ni. So dekat sini saya tunjuk kalkulator lah. Saya tunjuk sama kamu. Sekejap Saya buka kalkulator. Mana kalkulator saya? Sekejap. Okay, kalkulator. Okay. Windows Sketch. Okay, alright. So this is your calculator. Saya lock. Okay, apa yang kamu patut buat adalah menu 1. Set berapa yang pertama? Set berapa? Set punca kuasa 5. Okay, punca kuasa 5. Okay, kita tekan ni 2.2 berapa ni? 2 tempat perpuluhan je saya kata. 2.24 Okey, 2.24. Right, seterusnya set 20. Okey, berapa dapat ni? 4.47. 47. Okey, seterusnya kita nak set berapa? 32. 32 lah. Set 45. 45. Okey. So, kamu akan dapat 6.71. 6.71. Okey. Seterusnya, punca kuasa 80. Okey. Berapa dapat? 8.94. Okey. Next. Nampak nanti. Bawah sikit. Alright. Seterusnya, punca kuasa apa ni? 8. Punca kuasa 80. 80. Punca kuasa 80.
125. 125. 80 tadi dah kan? 125. Dah, dah, dah. 125. Okey, 125 kamu akan dapat 11 point 11.18. 11.18. Okey, yang terakhir punca kuasa 180. 180. Okey, sini kamu akan dapat 13 point berapa? 42. 42. Okey, 13.42. Lepas kamu dah buat jadual ni, memang akan diberi satu markah dekat sini. So dekat sini saya terus beritahu kamu akan dapat satu markah. Alright. Itu markah pertama bagi plot. Seterusnya, apabila dia minta lukis garis lurus penyuaian terbaik, kamu mesti apa? Buat graf. Buat graf. Okey, bagaimana kita nak buat graf menggunakan kertas graf kamu yang kamu ada tu? Okey. So, saya nak tunjuk macam mana ni saya buka Desmos. Pernah guna Desmos tak? Pernah. Pernah? Baru sikit pakai. Baru guna. Okey, tak apa. Saya guna Desmos. Saya tunjuk kamu. Desmos. Right. Ini tutup dulu ni. Okey. So kita akan masukkan data kita dekat sini. Yang ni saya pakai kalkulator Kalau kamu pakai inilah. Macam mana kita lupa dah ni. 12 mana? Table. Okey, saya masukkan table. Okey, so nilai X yang pertama adalah 2.24. Nilai Y dia berapa? 12. 12. Okey. X yang seterusnya 4.47. Y dia adalah 22. 22. Okey, X yang seterusnya adalah 6.71. Y dia adalah 32. X yang seterusnya adalah 8.94. Y dia adalah 42. X yang seterusnya adalah 11.18. 11.18. Y dia adalah 52. Yang terakhir adalah 13.42. 42. Nilai Y dia adalah 62. Okey. 62. Right. So dekat sini, mana titik kamu? Ni titik kamu. Alright. Nah ni. Okey. Sekejap saya tarik ni kot. Okey. So ini kamu punya titik. Right. Bagaimana kita nak buat garis lurus penyuaian terbaik? Okey, apa syarat-syarat garis lurus penyuaian terbaik? Ingat lagi tak? Banyak titik kena. Okey, garis lurus penyuaian terbaik, garis lurus Okey, tak nampak kan? Sekejap saya buka balik. Okey. Garis lurus penyuaian terbaik. Syarat pertama, okey, melalui sebanyak titik. Okey? Dan okey, tak lah. Yang kedua mesti seimbang. Ini syarat paling penting. Dia mesti melalui sebanyak titik dan seimbang. So maksud dia adalah contoh kalau saya ada sini, ada sini, ada sini. Okey, saya gariskan. Okey. Yang ni tarik ni.
Okey. Yang ni okey ke tak? Okey. Okey, sebab dia Okey. lalu semua titik kan? Dia lalu semua titik. So kalau seimbang, yang ni tak ada masalah. Okey, katakanlah saya tambah lagi satu titik, satu dekat sini, satu dekat sini. Boleh ke tak boleh ni? Tak. Tak Kenapa boleh. tak boleh? Tak balance. Tak seimbang. Okey, sebab dia melalui banyak titik tapi dia tidak seimbang. Seimbang. Jadi sepatutnya situasi dia mesti satu atas, satu bawah. Okey, yang ni kalau 5 titik. Kalau saya ada 6 titik. So yang ni saya letak macam ni. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Yang ni masih kategori boleh. Sebab apa? Sebab dia punya seimbang Atas ada. adalah 2-1 kan? Mm-mm. 2-1. So sama ada dia dekat bawah ataupun dia dekat atas, tak ada masalah. Yang ni pun masih dikira seimbang. Okey, katakanlah saya padam titik. Padam sekejap Saya ada 1, saya ada 2, saya ada 3. Sini saya ada 1, 2, 1, 2. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Sebab apa? Seimbang. Seimbang. Okey, so sekarang apa yang kamu boleh faham tentang seimbang ni? Sebelah garis. Sama berat. Bahagian atas dengan bawah mesti sama. Sama Ataupun banyak. beza dia adalah 2-1 ataupun 1-2. Okey? Right, so saya dah cerita melalui sebanyak titik dan seimbang. Jadi kalau saya menggunakan Desmos ni, okey, menggunakan Desmos ni, apa saya boleh buat adalah ni buatkan line dia. Okey. Kalau ikutkan dia melalui semua titik. Dia melalui semua titik. Okey? Right. So sebenarnya tak ada masalah. Tetapi bagi garis lurus penyesuaian terbaik, syarat dia adalah dia mesti mengandungi pintasan X. Y. Pintasan Y. Pintasan Y. Jadi dekat sini dia tak sambung kan? Jadi kalau kamu ada pembaris, kamu sambungkanlah untuk graf kamu tu. So dekat sini saya tunjuk yang mana dia punya ni. C, Ctrl V, M, X1, Ctrl V, tambah C. Okay? Right. So di sini dia dah tolong kirakan untuk kamu di mana M, ingat balik, M adalah nilai kecerunan. So kecerunan dekat sini sepatutnya kamu akan dapat lebih kurang M adalah 4.47. Lebih kurang Lebih kurang. C adalah 1.99. Sebenarnya kalau kamu pakai kertas graf, saya rasa kamu akan dapat nilai berapa agak? 2. Dapat nilai 2 lah. Dapat nilai 2. So dekat sini saya nak ulang. Sekejap saya buka balik. Right. Okay. So tadi kita dapat M sama dengan, saya tak merah. Biru. Okay. Kita dapat M sama dengan 4.47. Nilai C sama dengan 2. Lebih kurang. Okay. Cuma jika pakai kertas graf, okay, kalau pakai kertas graf, kaedah kamu kira M mesti dapat daripada Graf. 2 titik. Mesti dapat daripada 2 titik. Maksudnya mana-mana titik yang kena, kita akan kira dia punya kecerunan. Okey? So dalam soalan ini katakanlah yang saya dapat semua kena. So awak ambil lah. Awak ambil titik yang pertama, yang hujung sekali dengan yang hujung. Okay, so M kita adalah 62 tolak 12 bahagi 13.42 tolak 2.24. Katakanlah kedua-dua titik ni betul-betul berada atas garisan. Okey, cuba tekan kalkulator. Berapa dapat? Sini 13.42 tolak 2. Berapa dapat? 4.4722. 4.4722. Sama je kecerunan melalui apps ni dengan kecerunan yang kita dapat. Okey? So ingat ini mesti kena ingat ni, mesti daripada 2 titik.
So, nilai C adalah nilai pintasan Y. Y. Sama dengan 2. Okey, sampai sini boleh? Boleh. 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 Okey, right. So, mana tadi? Cikgu, Saya. ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk eh? Uh-uh. Tak dapat masuk. Tak ada? Oh, tak ada pula. Kalau ada suruh dia request sekarang. Sebab saya tak payah approve. Sebenarnya saya punya ni dia auto. Orang apply ni je, nak masuk je boleh. Okey, cikgu. Okey. Alright. Okey, saya sambung. Alright, jadi kamu dah dapat untuk soalan 8A penyuaian terbaik. Saya cerita markah dia sekejap. So, markah dia adalah, okey, ada 4 markah lagi. Plot betul 2 markah. Okey, plot betul 2 markah. Garis penyuaian terbaik 1 markah. 1, 2, 3, 4. Ini saya lupa ni. Apa nama ni? Pak C. So, sini Pak C betul 1 markah. So, total dekat sini adalah 5. Okay. Pak C betul tu maksudnya kamu kena ikut lah. Kalau dia kata 1 cm kepada 1 unit, mesti follow. 2 cm kepada 10 unit, mesti follow. Baru dapat markah Pak C. Plot, jangan salah plot. Plot mesti berdasarkan apa yang kamu isi dalam jadual. Okey, yang terakhir garis lurus penyuaian terbaik. Total dapat 5. Okey, B. Gunakan graf anda di A untuk mencari nilai M dan nilai N. Okey, bagi soalan hukum linear. Ni soalan standard. Selalu sangat tanya macam ni. So, apa yang kamu dapat? Persamaan adalah Y tolak N kuasa 2 sama dengan 4mx. Okey, apa kaitan persamaan ni dengan yang ada dalam jadual ni? Yang ada dalam jadual, kamu ada Pak CY dengan Pak C punca kuasa X. Maka kita kena wujudkan kena wujudkan Y dengan punca kuasa X. So, di sini Y tolak N, kalau saya bawa punca kuasa 2 pergi sana, dia jadi apa? Punca. Punca kuasa 4mx. Okey. So, di sini saya boleh asingkan. Dia akan jadi punca kuasa 4, punca kuasa M, punca kuasa X. Right. So, sini Y tolak N. Maka sama dengan punca kuasa 4 berapa? 2. Okey. 2 punca kuasa M, punca kuasa X, tolak N. Saya bawa pergi sana, dia akan jadi? Tambah N. Okey. Bila dah dapat macam ni, kita yang kena kenal pasti Y ni adalah Pak C Y. Punca kuasa X adalah Pak C X. Yang ni semua berdasarkan jadual kamu tadi. Jadual kamu tadi. Tadi saya dah cakap dah ni. Ni punca kuasa X dengan Y. Okey. So, sebelah punca kuasa X adalah nilai apa? Kecerunan. Kecerunan. Maka M kita, ataupun saya tulis kecerunan lah. Kecerunan sama dengan 2 punca kuasa M. Okey. Bahagian belakang sekali, apa dia? pintasan Y. Pintasan Y. Okey, maka pintasan Y sama dengan N. Okey. Tadi dah kira kecerunan. Dapat berapa kecerunan? 4.4722. So, kita samakan 4.4722 sama dengan 2 punca kuasa M. Maka punca kuasa M sama dengan 4.4722 bahagi 2. Saya tak nak punca kuasa ni, dia akan jadi punca kuasa sebelah sini. Ya ke? Kuasa 2 kan? Kuasa 2. Saya. Okey. So, sini tolong tekan kalkulator berapa dapat?
5. Dapat tepat 5 eh? 5.0003. Okey. So, kita boleh tulis 5 lah. Sebab 0.001 tu pun kalau benda masih dapat 5. Dapat M sama dengan 5. Okey. So, bagi pintasan Y, dah sah-sah kita tahu pintasan Y kita adalah 2. Maka nilai N berapa? 2. Nilai N sama dengan 2. Okey? Right. Selesai 5 markah. Yang seterusnya. So, di mana pemarkahan dia adalah apabila kamu tukar persamaan ini kepada persamaan ini, kamu dapat 1 markah. Okey. Kamu buat perbandingan, kecerunan ni mesti sama dengan 2 punca kuasa M, 1 markah. Kamu selesaikan M, 1 markah. Seterusnya, kamu tahu pintasan Y sama dengan N. Ini 1 markah, jawapan betul 1 markah. Total 5. Selesai soalan nombor 8, jumlah adalah 10. Okey. Boleh faham ni? Boleh. Saya rasa insya-Allah kamu boleh faham. Cuma hari tu mungkin tak buat revision kot. Ramai yang merapu-rapu aja jawapannya. Okey. Selesai soalan nombor 8. Okey, ada orang masuk Okey, dah masuk dah. Okey, soalan 8 selesai. Soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Raja menunjukkan sebuah sisi 4 selari ABCD. Diberi persamaan garis AC ialah 5Y sama dengan 10 tambah 8X dan titik AC ialah 3, 4. Titik tengah AC. Okey. Cari koordinat BC persamaan garis DC luas segi 4 selari. Okey, bab apa dulu? Ni buat apa ni? Geometri. Geometri koordinat. Geometri koordinat. Okey, so geometri koordinat. Saya lukis sekejap So, sini saya ada part C, saya ada titik dekat sini, saya ada titik sini. Lepas tu saya boleh tarik sini, ini adalah ni. Ni saya boleh tarik, ini saya boleh tarik. Saya tarik ini. Okey. So sini saya ada A, sini saya ada B, sini saya ada C, sini saya ada D. Saya tahu titik A 0,2, saya tahu titik D negatif 3, 5. Okey. Lagi maklumat, AC 5Y sama dengan 10 tambah 8X. Okey, saya sambungkan ni. Sini adalah 5Y sama dengan 10 tambah 8X. Okey, so sini part CY. Lagi dikata titik tengah AC ialah 3, 4. So kita ada titik sini. Koordinat dia adalah 3, 4. Right. So macam mana kita nak cari koordinat titik B dengan koordinat titik C ni? Pertama kita guna konsep titik tengah. Boleh cari yang mana dulu kakak? C. C kita boleh cari. So konsep dia adalah titik tengah 3, 4 sama dengan 0 tambah X bahagi 2. 2 tambah Y bahagi 2. 2. Okey, so ini konsep titik tengah. Maka saya selesaikan nilai X cos 3 sama dengan 0 tambah X bahagi 2. Maka X sama dengan 6. Yang kedua, 4 sama dengan 2 tambah Y bahagi 2. 4 darab 2, 8. 8 tolak 2, 6. Maka Y sama dengan 6. Maka koordinat C kita akan dapat 6. Okey, selesai untuk C. Nak cari koordinat titik B, konsep masih sama. Kita guna titik tengah. Boleh tak guna titik tengah 3, 4 tu? Cikgu? Ya. Cikgu kira atas tu macam mana cikgu? Yang mana? 0 tambah X bagi 2. Oh, yang ni kan koordinat
sini, katakan yang ni XY. So, titik tengah kan kosong tambah X bahagi 2. Okey. So, 2 tambah Y bahagi 2 dapat titik tengah tu. Okay. Okey. Right, selesai untuk C. Jadi, untuk titik B, kalau saya sambungkan ni, adakah 3, 4 masih titik tengah bagi BD? Ya. Ya ke tidak? Ya. Ya. Okey. So, konsep masih sama. Maka saya boleh tulis 3, 4 sama dengan, katakan B ni XY juga. Maka, negatif 3 tambah X bahagi 2. 5 tambah Y bahagi 2. So, sini saya akan dapat 3 sama dengan negatif 3 tambah X bahagi 2. 3 darab 2, 6. 6 tambah 3 berapa? 9. 9. Okey, pandai. So, 4 sama dengan 5 tambah Y bahagi 2. 4 darab 2, 8. 8 tolak 5? 3. 3. Maka koordinat Y, nilai Y dia adalah 3. So, koordinat titik B adalah 9, 3. Boleh? Boleh. Jadi senang kita guna konsep titik tengah sahaja. Right, soalan seterusnya. Dia minta persamaan garis DC. Persamaan garis DC. Okay. So, untuk persamaan garis DC, D kita dah ada. Koordinat dia adalah negatif 3, 5. C pun kita dah ada. 6, 6. Okay, bagaimana nak buat garis lurus ni? Mesti ada Y sama dengan? MX tambah C. Ya, pandai. MX tambah C. Maka kecerunan. M adalah kecerunan. So, M sama dengan apa? Macam nak kira M? Ada DC ni. Pakai 2 titik tu. Pakai 2 titik tu. Macam nak kira kecerunan? Y1 tolak Y2. Okay. Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Okay, terima kasih Azman. Okey, yang lain ni. Saya nak tahu. Kalau saya kata sini 5, 5 tolak berapa? Tolak 6. 5 tolak 6. Bawah ni dia akan jadi? Negatif 3 tolak 6. Okey, negatif 3 tolak 6. So, 5 tolak 6, kamu akan dapat negatif 1 per negatif 9. Permudahkan, negatif potong 1 per 9. 9. Boleh? Boleh. Okey. Boleh ikut. Alright. Dah ada M, kita boleh cari nilai C. Kita buat penggantian. Gantian. Okey, penggantian. So, dekat sini dia akan jadi Y, negatif pula 5 sama dengan 1 per 9 darab negatif 3 tambah C. Potong-potong. 3, 5 tambah 1 per 3 adalah nilai C. C kamu 16 per 3. Okay. So, di sini kena masukkan balik sebab dia nak persamaan garis lurus. Y sama dengan 1 per 9X tambah 16 per 3. Okay. Macam saya cakap sebelum ni, saya tak nak jawapan banyak pecahan-pecahan ni. So, saya bawa naik berapa ni? Saya bawa naik 9. 9Y sama dengan X tambah 3 darab 16 darab 3 adalah 48. Okey, yang ni boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okey. Right, selesai untuk soalan B. Selesai untuk soalan B. Alright, yang terakhir soalan C. Soalan C, dia minta kamu luas A, B, C, D. Okey. Nak kira luas segi 4 ABCD, senang sahaja. Kita guna rumus shoelace. Rumus shoelace. So, kaedah dia adalah mesti ada 1/2 di depan dan ada modulus. Okey. Since dia kata A, B, C, D, kamu ikutlah dia punya urutan. A pergi ke B, B pergi ke C, C pergi ke D, patah balik ke A. So, koordinat A kita adalah 0, 2, berakhir dengan 02. 02. Okey, B tadi berapa? 93. B 93. C kita? 6. 6.
D kita, Negatif 35. negatif 3, 5. Okey, ingat balik. Syulis sini 1/2 modulus. Yang ke kanan semua mesti tambah. Tambah. Kosong darab 3, Kosong. Kosong. 9 darab 6, 54. 54. 6 darab 5, 30. negatif 3 darab 2. Tolak Negatif 6. 6. Okey, pandai. So, yang ke kiri akan tolak. 9 darab 2, 18. so 18. negatif 18. 6 darab 3, 18. so negatif 18. 18. Negatif 3 darab 6, Negatif 18. negatif Tambah 18, 18. dia akan jadi tambah 18. 18. Kosong darab 5, Kosong. tolak Kosong. kosong. Okey, so di sini 1/2. Kamu selesaikanlah semua dalam ni. Dia akan jadi 60. Kamu akan dapat 30. 30. Senang saja. Okey. Right, so saya cerita bagaimana pemarkahan. Okey. So di sini pemarkahan saya bagi pada rumus ini betul, jawapan betul. Rumus ini betul, jawapan betul. Kat situ bukan 3 markah, saya tambah 1 dekat situ, 4 markah. Okey, untuk B kamu kira kecerunan betul 1, kamu kira C betul 1, dapat persamaan betul 1. 3 markah. Untuk C, di sini disebabkan ada tambah, ada tolak. Kalau semua betul, saya bagi 2. Jawapan betul 1. Total adalah 10. Okey, selesai soalan nombor 9. Okey, soalan 10. Soalan 10. Rajah menunjukkan segi 4 selari OPQR. Sekejap, OPQR saya lukis balik. Okey. So sini saya ada O, sini saya ada R. OPQR. Lepas tu saya ada titik S dekat tengah, sambung sini, sini S. Sini saya sambungkan, saya ada titik T dekat sini. Okey. Dia kata titik tengah bagi PQ ialah S dan RS bertemu OQ di T. Diberi bahawa OP sama dengan X. Okey, so sini kamu tahu X. Lagi OR sama dengan Y. Sini kamu tahu Y. OT sama dengan lambda OQ. Okey, saya tulis balik. OT sama dengan lambda OQ. Lagi dia kata RT sama dengan mu RS. Okey. Ungkapkan OS dalam sebutan X dan Y. Okey, bagaimana kita nak buat OS ni? Nak dapatkan O pergi ke S, dia akan jadi OP tambah P. S. Okey. OS adalah OP tambah PS. Di mana OP kamu dah tahu X. Tetapi PS, ada tak maklumat PS? S. Kamu hanya tahu PS ni adalah PQ. separuh kan? Okey, so anak panah dia masih ke atas, maka OR kita dah tahu Y. OR adalah Y. So separuh daripada Y? 1/2Y. Ya, pakai ni pula. So dia akan jadi 1/2Y. Okey? Selesai soalan A. B. Ungkapkan OT dalam sebutan lambda. Okey, so dia nak OT dalam sebutan lambda X dan Y. Okey, so kalau dia nak soalan yang pertama ni dalam sebutan lambda, kita tengok maklumat dekat sini. Kita ada OT sama dengan lambda OQ.
Q. Okey. So, lambda OQ kita dah ada belum? Belum. Belum. Boleh cari tak OQ? Boleh. Boleh. OQ adalah OP tambah PQ. PQ. So, sini lambda OP kita ada X. PQ sama dengan OR. Betul? Y. So, tambah Y. Tapi saya tak nak awak tinggalkan macam ni. Mesti kena darab. Kena asingkan. So, dia akan jadi lambda X tambah lambda Y. Y. Okey. Sampai sini boleh faham? Boleh. 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 Okey. Soalan seterusnya, ini yang pertama. Yang kedua dia kata OT dalam sebutan mu, X dan Y. Okey. So, maklumat kata, ni maklumat bagi RT sama dengan mu RS. Okey. Apa kaitan RT dengan OT? Kita tengok. RT dengan OT. Apa kaitan dia? OR tambah RT. Ya. OR tambah RT dapat? OT. Okey. OR tambah RT, kita akan dapat OT. So, OT sama dengan OR. O Y. pergi ke R adalah Y. So, dia akan jadi Y tambah RT. RT dia dah bagi tahu. Mu RS. RS. Okey. So, sekarang RS. R pergi ke S adalah? Macam nak kira R pergi S? R pergi S adalah dia lalu sini. R pergi Q, Q pergi ke S. Macam tu. Okey. R pergi ke Q, Q pergi ke S. Okey. So, sini saya tulis mu. Akan jadi mu R pergi ke Q tambah Q pergi ke S. So, sini tambah mu. R pergi ke Q adalah X. X. Q pergi ke S? Negatif 1/2 Negatif Y. 1/2 Y. Pandai. Negatif 1/2 Y. So, Y. X tolak 1/2 Y. So, sini masih ada Y, masih ada Y. Jangan tinggal macam ni. Mesti kumpulkan vektor X, X, vektor Y, vektor Y. So, dia akan jadi mu X tambah Y tolak 1/2 mu Y. Y. Pun tak boleh tinggal macam ni. Mesti faktorkan vektor Y. Dia akan jadi tambah 1 tolak 1/2 mu Y. Okey. Sampai sini faham? Faham. Okey, Alhamdulillah. So, dah selesai soalan B. Seterusnya, cari nilai lambda dan cari nilai mu. Okey, bagaimana kita nak cari nilai lambda dan nilai mu? Kita tengok balik. Pertama, kita dah OT dalam sebutan ni. Kedua, kita ada OT juga, tapi dalam sebutan ni. Maka, apa kita boleh buat? Kita bandingkan vektor dengan vektor. Okey, so vektor yang pertama, kita ada lambda X tambah lambda Y sama dengan mu X tambah 1 tolak 1/2 mu Y. Okey. So, di sini bila saya kata buat perbandingan, X mesti dengan X. X mesti dengan X. Maka, lambda sama dengan mu. Seterusnya, Y dengan Y. Y dengan Y. Kita akan dapat lambda sama dengan 1 tolak 1/2 mu. Okey. Disebabkan kita ada lambda sama dengan mu, maka saya boleh buat penggantian. Mu adalah 1 tolak 1/2 mu. Okey. So, saya boleh kumpulkan mu. Dia akan jadi mu tambah 1/2 mu sama dengan 1. Dia akan jadi 3/2 mu sama dengan 1. Mu adalah
2/3. 3. Disebabkan mu adalah 2/3, maka lambda pun adalah 2 per 2/3. 2/3. Selesai. Okey. Soalan A, B, C, saya rasa insyaAllah ramai yang macam boleh ada idea lagi. Soalan D ni. Soalan D. Okey. Diberi bahawa luas segitiga OTR. Luas segitiga OTR. Macam mana saya nak buat? Saya pakai warna pink lah. Okey. So, luas segitiga ni adalah 20. Sini nilai dia adalah 20. Okey. Cari luas segi 4 OPQR. Dia nak suruh cari yang mana? Dia suruh cari yang besar pula. Apa kaitan ni? Macam mana kita nak buat? Okey. Alright. Tak apa. Ini saya padam balik. Alamak. Padam balik. Okey. Aduh, biru. Okey. Ini saya akan contoh kat sini. Nanti kamu tak faham ni. Okey. Luas ORT. Okay. Luas ORT. Luas ORT sama dengan 20. Luas ORT sama dengan 20. Okey. Kamu bayangkan macam ni lah. Luas ORT ni sebuah segitiga. Dia adalah sebuah segitiga. Kalau saya tarik, katakanlah dia membentuk sudut 90 darjah, keluasan akan dikira dengan cara 1/2. Katakanlah sini saya ada height, ketinggian. Darab height, darab modulus OT. Sama OT. dengan 20. Okey, yang ni faham tak? Faham. Kenapa saya letak modulus? Modulus bermaksud magnitude. Kita cakap tentang panjang sahaja. Okey? So, kita dah ada maklumat ni. Right. Di mana OT adalah 2/3 OQ. Yang ni boleh faham? OT, tadi kamu ada ni kan? Ni, sekejap saya pinkkan dia. Ni. OT sama dengan lambda OQ. Maka OT sama dengan lambda tadi kita dah dapat 2/3 OQ. Okey, yang ni boleh faham? Saya buat penggantian sebab saya dah ada lambda tadi. Okey. So OT sama dengan 2/3 OQ. Maka kalau saya tukar kedudukan, OQ sama dengan 3/2 OT. Okey. OQ adalah 3/2 OT. Maksudnya panjang OQ sama dengan 3/2 kali ganda panjang OT. Boleh? Saya terbalikkan je. Sampai sini faham tak? Saya nak awak faham ni. Okey. Tak faham cakap Tak faham cakap. Saya terang balik. Okey. So, kamu nak luas OQR. OQR. Luas OQR. Di mana OQR ni? OQR ni panjang semua ni lah. OQR tu panjang semua. Maka nak kira luas OQR mesti sama dengan 1/2 darab ketinggian darab magnitude OQ. Boleh? Boleh. Tak faham cakap? Okey. So, di sini sama dengan, ini saya padam boleh tak? Okay. Right. So, sama dengan 1/2 darab H. Faham Faham? Awal sangat cakap. Okey. 1/2 darab H di mana OQ adalah
3/2 OT. Ah. 3/2 OT. OT. Oh, okey. Okay. So, Okey. 3/2 OT. OT yang kamu tahu adalah OT apa? Lambda. Okey. OT. Okey. Kita kaitkan pula dengan ini. Ni yang saya kotakkan ni. Kita kaitkan dengan ini. So, di sini, kalau saya susun balik, saya boleh susun macam ni. Ni, saya susun balik 3/2 dalam kurungan 1/2 darab H darab OT. Faham tak? Saya susun balik saja. 3/2 saya bawa pergi depan, 1/2 saya bawa masuk dalam. Okay. Right. Saya ulang Yang ini saya susun balik. Saya susun balik je. Dia akan jadi, kan dia macam ni. 1/2 darab H darab 3/2 darab modulus OT. Okey. Okay, so sama dengan saya susun 3/2 dekat depan dalam kurungan 1/2 darab H darab modulus OT. Okay. Alright. So, sini sama dengan 3/2. Ini sebenarnya kamu dah ada dekat atas ni. Ni kamu dah ada ni. Nilai dia berapa? 20. 20. Maka 2 dengan 20, 10. Dia akan jadi 30. 10. Tapi ini baru luas OQR. Soalan nak OPQR. Maka apa patut buat? Darab 2. Ya, pandai. Sama dengan 2 darab 30. Kamu dapat 60. Okey. Itulah kaedah dia. Sebab kamu tak berapa nampak sebenarnya, tak berapa jelas. Okey? InsyaAllah. Nanti kalau tak faham, tengok balik video ni. Cuba fahamkanlah. Right. So, habis dekat situ, saya bagi tahu pemarkahan. Bagaimana pemarkahan kita. Okey. So, markah dia, soalan pertama, saya bagi... sekejap. Yang ini, saya bagi 1 markah. Okey. Yang kedua, lambda X tambah lambda Y, saya bagi 1 markah dekat sini. Lagi OT, disebabkan kat sini rumit sikit dekat sini, saya bagi 1, kumpulkan balik 1. Okey. Untuk penyelesaian ini, saya bagi dekat ini, bila kamu buat perbandingan 1, jawapan M ni betul 1, sini betul 1. So, total dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah 7 markah. Okey. 7 markah. 3 markah untuk mengira luas adalah markah dia ada di sini 1 markah. Jawapan betul 1 markah. Dengan ini kamu keluarkan ni. 1/2 darab H darab OT sama dengan 20. So, total dekat sini nilai dia adalah, tadi kecil lagi. Total adalah 10 markah. Okey? Alright. Selesai soalan nombor 10. Okey. Soalan 11, 12 dan 13 saya bincang kelas seterusnya lah. Boleh? Baik, cikgu. Ada yang baru Boleh, masuk lagi. cikgu. Nak dengar apa baru masuk tu? Okey. Tak apa, nanti tengok video. Ya? Malam ni? Malam ni boleh tak? Kalau tak boleh, tak apa. Kalau malam ni, kena buat apa, cikgu? Malam ni saya akan bincangkan soalan pembezaan sahaja. Ada soalan saya bincang. Maksudnya saya go through satu-satu latihan lah. Ke kamu busy malam ni? Busy okey je. Yang lain. Yang lain okey tak malam ni? Okey. Okay. So untuk malam ni, saya harap kamu readykan lah. Tengok kertas latihan tu mesti ada dekat depan. Ada soalan tanya saja. Nanti saya akan go through. Okay. Terima kasih semua yang datang pagi ni. Selamat, cikgu. Terima kasih, Okay. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu.